القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada muka yang ke 121 dah. Pada kata muhasyi qauluhu li'annahu yaqulu law bainahu. Ni mana ni? Ni syarah pada tepi tu li'annahu yaqulu law bainahu sallallahu alaihi law bayyanahu. Law bayyanahu li'annahu yaqulu law bayyanahu sallallahu alaihi wasallam fil maradi fa shalla jalisan wa nahwu hadha. Okey. Qauluhu li'annahu yaqul law bayyanahu ila akhirih. Ini bincang pada sebelum ni. Kenapa tak cukup Nabi sekadar beritahu saja? Bahkan berlaku sakit, berlaku lupa tu pada diri Nabi. Padahal boleh saja Nabi beritahu kalau lupa semayang buat gini. Kalau sakit semayang duduk. Tapi perbuatan tu berlaku atas diri Nabi. Maka disebut kerana dalalatul fi'li aqwa, lebih kuat daripada dalalatul qaul. Jadi itu khulasah perbincangan ni lah. Berhujahnya dalam masalah ini sampai pada qaul muhasyi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qauluhu li'annahu yaqulu law bayyanahu ila akhirih. Yuhtamalu an takuna law syartiyatan. Law tu law bayyanahu tu, law pada katanya law bayyanahu tu, ihtimal pertama law tu syartiyah. Law bayyanahu. Jawab di mana? Wa jawabuha mahzufun. Okey. Okey. Jawabnya mahzuf. Li'annahu law bayyanahu fil maradi fa shalla jalisan. Tak? Maka kalau Nabi menerangkan dalam menerangkannya sallallahu alaihi wasallam pada keadaan Nabi sakit, maka Nabi semayang duduk. Jawabnya apa? Kana azharu atau bukan asyaddu dalalatan. Mahzulah. Au law bayyanahu, takwil kedua. Au law bayyanahu bil fi'li lakana ad'a ila imtithalina. Kalau Nabi menerangkan dengan perbuatan, nescaya itu lebih mendorong, lebih menguatkan untuk kita ikut ila imtithalina. Lima taqaddama, kerana barang yang telah lalu, anna dalalatal fi'li, dalalah perbuatan, aqwa min dalalatil qawli, lebih kuat daripada dalalah perkataan. Lakin lam yubayyinhu bil fi'li, tetapi kalau tidak diterangkan dengan fi'il, lam yakun ad'a, nescaya tidak akan membawa kepada ila zalika. Kalaulah Nabi tidak terang dengan perbuatan, maka dia tidak bawa kepada menjelaskan lebih kuat. Ini jumlah qiyas istisna'i lah ni. Orang gitu. Ada jawab situ dah. Moleknya gitulah dah. Jadi sini. Tengok. Jadi jawab dia dibagi dah. Jawabuha mahzuf. Ai law bayanahu bukan au ai. Betul dah tu. Kalau au tu dia dia kenalah situ Jadi dia nak terang hak mahzuf tu apa? Ai
lau bayyanahu lakana ad'a. Tu jawab ni. Lakana ad'a ila imtithalina. Okey. Selesai. Okey. Jadi yuhtamal an takuna law syartiyatan wa jawabuha mahzufun. Ai law bayyanahu bil fi'li lakana ad'a. Lima taqaddama anna dalalatal fa'li aqwa min dalalatil qaul. Lakin lam yubayyinhu bil fi'li falam yakun ad'a ila dhalik. Fahuwa qiyasun istisnaiyun. Qiyas istisnai lah. Jadi ini ihtimal yang pertama susunan dalil. Kata muhasyi wa fihi nazarun, dan pada ihtimal ini ada nazar. Kena tilik sini. Ada nazar. Kenapa? Lianna istisna'a naqidil muqaddam istisna' naqid muqaddam tu mumtani'un, terhalang, tak boleh dalam mantik. Sekarang ni dia bukan istisna' naqid tali, dia naqid muqaddam. Jadi orang tak buat gitu. Nampak tak? Mana? Lau bayyanahu bil fi'li. Tiba-tiba mana muqaddamnya? Lau bayyanahu bil fi'li tu. Itu muqaddam dia. Ini muqaddam dia. Tiba-tiba jumlah istisnaiyah dia kata lakin lam yubayyinhu bil fi'li. Law kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun lakinnash syamsu laisa tali'atin. Jadi orang teranglah nafikan tali tu. Nampak? Jadi law kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Jadi lakinnan nahar ghairu mawjud. Nampak tak? Jadi istisna' naqid muqaddam ni mumtani' terhalang, lima taqarrara, kerana barang yang telah dijelaskan fil mantiq, dalam ilmu mantiq, anna istisna'a naqidi muqaddam, istisna' naqid bagi muqaddam la yuntiju, tidak menatijahkan naqidat tali, naqid yang naqid tali. Okay. Jadi macam mana? Tengok kita, kalau kita ambil contoh lau kanatish syamsu tali'atan, dia tulis kat sini. Lau kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun lakinna syamsa laysat tali'atan. Okey. Lau kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjud lakinna syamsa laysat tali'atan. Tetapi matahari tidak terbit. Maka jawabnya, adakah dia menatijahkan fan-nahar ghairu mawjud? Jadi dalam setengah keadaan macam contoh ni, dia natijah ni kena. Kalaulah matahari terbit maka siang ada. Tetapi matahari tidak terbit maka siang fan-nahar ghairu mawjud lah. Dalam khas bagi hak ni dia ada natijah ni. Tapi tak semesti gitu. Maka ini kerana apa? Kerana surah ini menerbitkan natijah. Tapi dia bukan kaedah yang mana kaedah yang kita kata muttarid. Ada setengah terbit. Dalam masalah ni, okey. Masalah ni natijahnya betul lah. Sebab hakikatnya kalau matahari tidak terbit maka siang tak ada lah. Okey. Adapun adakah kerana dalam mantiq istisna' naqid muqaddam tidak menatijahkan naqid bagi tali. Ni kena tengok dalam bab mantiq ni.
dalam bab qiyas istisnai. Okey. Itu yang muqarrar dalam mantiq. Wa ajaba syekhuna, dan menjawab oleh guru kami, bi anna mahallal limtina'i zalika, tempat terhalangnya demikian itu, makna kaedah tu jadi terhalang, istisna nakik muqaddam tu tidak menghalangkan natijah nakik tali tu, idza kana al-qiyasu lil istidlali. Qiyas istidlal lah, menjadi qiyas istidlal, makna apa nama ni, muqaddam tu dalil kepada tali. Nampak? Qiyas pada masalah pendalilan. Amma idza kana lit-ta'lil, kalau semata-mata untuk tujuan ta'lil sebagai illah, menjadikan illah saja. Tadi istidlal kita nak berhujah, kita nak istidlal, kita nak isbatkan pada masalah pendalilan dengan burhan. Adapun pada semata-mata meletakkan illah, amma idza kana lit-ta'lil kama huna fala yamtani'u, maka tidak terhalang. Boleh aja kita nak membuat istisna daripada nakik muqaddam. Istisna nakik muqaddam. Ni tengok dalam mantiq. Qauluhu bima yarahu, dengan barang yang memerhati akan dia, ai bima ai bisababi ma yarahu, dengan sebab. Jadi ba tu sababiyah, dengan sebab apa yang diperhatikan. Mana ni? Bima yarahul aqilu. Bima yarahul aqilu min muqasati haula. Dengan apa yang diperhatikan oleh orang berakal tentang kesusahan para nabi. Mereka mengharungi cubaan itu. Jadi bisababi, bima ai bisababi ma yarahu. Wa qawluhu li syada'idiha, bagi kesukaran dunia itu, li syada'idiha tu muta'alliqun, harah lam tu, harah ja tu muta'alluq dengan muqasah. Muqasati li syada'idiha, dia mengharungi, melawan kesukaran dunia. Nampak? Qauluhu wa i'radihum, wa i'radihim tak? Situ wa i'ra li syada'idiha, min muqasati wa i'radihim. Tu. Wa i'radihim, dan berpalingnya mereka para nabi, para rasul daripada dunia. Ini ma'tufun ala muqasati, ma'tuf ala muqasah, muqasah min muqasati kan, jadi i'radihim lah. Okey. Wa qawluhu i'radun, i'radi tu bukan i'rada. Wa i'radihim anha wa an zukhrifiha alladhi ghara kathiran minal hamqa. I'rada. I'rada sini. I'rada, qawluhu i'rada, dia jadi maf'ulun mutlaqun, maf'ul mutlaq. Berpaling akan sebagai berpalingnya orang yang berakal daripada bangkai dan juga najis. Maf'ul mutlaq li bayanil jinsi. Jenis berpaling. Paling macam mana? Paling seumpama orang yang berakal berpaling daripada najis dan bangkai. Wal muradu bil hamqa, yang dimaksudkan dengan hamqa jamak kepada ahmaq, orang bodoh ni. Bodoh ni apa maksud? Bukan makna budak cerdik. Bodoh ni maksud al-mushtaghiluna, orang yang sibuk bitahsilid dunya, dengan menghasilkan dan mencari dunia. Bodoh dia panggil dok bijak sana, bijak sini je. Jadi istilahnya hamqa ni dok bijak sana. Dok bijak sana, dia bijak dunia. Mushtaghilin, al-mushtaghiluna bitahsilid dunya, yang sibuk menghasilkan dunia. Al-mu'riduna 'anil akhirah, sibuk cari dunia, kalau akhirat ambil tak apa. Tapi dalam keadaan yang sama, mereka berpaling daripada akhirat, tinggal akhirat, tumpu ke dunia.
Dah orang ni kena ada kot. Kena ada orang jenis hamka ni. Kena ada orang jenis gini. Orang jenis loba ke dunia kena ada. Kenapa? Laulahum la kharabatid dunya. Kalau tidak kerana mereka, rosak dunia. Ya, kalau tak ada orang sungguh, jadi orang dok layang, tak ada dunia. Nampak tak? Tak payah main bola dah. Nak melawang, marah ke referee. Tak, referee dok adil. Kena ada. Jadi dok maju lah. Nampak tak? Jadi maju dunia sebab apa? Sebab ada orang kerja dunia. Jadi kalau tidak kerana mereka, nescaya rosak dunia ni. Jadi Tuhan susung tu molek dah. Pilihlah nak jadi orang mana. Gitu je. La kharabatid dunya. Walaisal muradu bihim. Politik. Kalau politik kena ada ke politik. Tidak siapa nak duk balah dalam parlimen. Pembakang. Pembakang tu memang kena ada dalam parlimen. Kalau semua sokong Melaka, siapa nak check and balance kerajaan? Nampak? Contoh lah tu, tak ada kaitan dengan hak mati, hak hidup je. Okay? Walaisal muradu bihim, bukan yang dimaksudkan dengan mereka, dengan hamka tu, man indahum su'ul khuluqin. Orang yang buruk akhlak. Bodoh tu bukan maksud buruk akhlak. Orang yang bodoh, yang tu bukan maksud tu. Tapi maksud al-mushtaghiluna bid dunya. Mushtaghiluna bid dunya anil akhirah. Ni ambil mana ni? Senang-senang ke tuduh? Tak. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Nabi kata al-kayyis, orang bijak. Orang yang hisap diri dia dan beramal kepada kehidupan lepas mati. Faham situ maknanya lawangnya bukan kayyis lah. Qauluhu. Tu dalil tu. Orang tanya dalil tak? Apa dalil Ustaz? Apa orang yang kerja dunia hamka itu dalil? Jadi kalau Ana sukalah orang tanya gitu. Bagus. Itu nisbi mereka. Subjektif sebenarnya. Berapa orang takut ada soalan tanya dalil daripada FB. Qauluhu wan najasah dan najis. Mana? I'rad al-uqala 'anil jifati wan najasati. Okay, wan najasati tu min 'atfil khassi 'alal 'ammi. Atah hak khusus di atas yang umum. Mana? Najis itu umum ke khusus? Najis tu atah khusus atas yang umum. Maknanya najis itu khusus, bangkai itu umum. Gitu. Betul ke? Betul ke? Najis itu khusus, bangkai itu umum. Kok mana wajahnya? Mana dalil? Kok mana kata najis itu khusus, jifah itu bangkai itu umum? Kok mana? Ada bangkai hodok najis. Balik. Ada bangkai hodok najis. Tapi ada najis hodok bangkai. Betul tak? Jadi dia bincang di segi umum khusus je. Dia tak kata alaqah. Alaqah bukan umum khusus wajahi. Alaqah dia bukan umum khusus wajahi. Bukan umum khusus mutlak. Bukan umum khusus mutlak. Dia umum khusus wajahi boleh. Ada benda yang najis lagi bangkai.
Ada benda yang najis bukan bangkai, ada benda bangkai yang bukan najis. Nampak? Itu kalau kita nak kira alaqah antara jifah dengan najasah nak. Okey. Tapi sini dia nak sebut atau khas atas umum. Makna yang khas tu ialah najis, jifah itu umum. Dari segi satu aspek aja. Aspek mana? Ada jifah yang tidak najis. Qauluhu kun fid dunya. Ini hadis kun fid dunya. Mana ni? Ka'annaka gharibun au abiru sabilin kan? Kun fid dunya. Hadha khitabun libni Umar. Khitab kepada Ibnu Umar. Nabi pesan kepada Ibnu Umar. Wal muradu, tapi yang dimaksudkan ma ya'ummuhu, yang merangkuminya, mengumumi Ibnu Umar. Bukan Ibnu seorang je lah, semua orang lah. Ma ya'ummuhu wa ghairahu, mengakumi Ibnu Umar dan selainnya. Qauluhu ka'annaka gharibun, seumpama kamu orang asing. Ai kamusafirin qadima baladan, seperti orang musafir yang datang ke satu negeri. Baladan la maskana lahu, tidak ada tempat tinggal baginya, fiha, pada negeri tersebut. Tak ada rumah. Wa ahlun, ai wala ahlun lahu. La maskana wala Dia tak bagi ke? Wala ahla pun boleh. Okay. La maskana lahu wala ahla, ai wala ahla lahu. Faqasa adh-dhulla, maka dia mengharungi kehinaan. Jadi kehinaan tu makna kerendahan lah. Wal maskanata, dan kesusahan, kemiskinan. Fi ghurbatihi, pada ghurbatihi, pada kesendiriannya. Pada apa? Pada perdagangannya. Dia orang dagang kan. Pada berseorangan dia. Memang orang susah seorang, payah lah. Kita pun pergi tempat tak kenal, payah lah. Okay. Wa ta'allaqa qalbuhu, dan sentiasa terikat hatinya, biruju'i ila watanihi, untuk kembali kepada negerinya. Gitulah orang yang singgah, orang asing, orang dagang ni memang akan ada niat untuk kembali kepada negeri dia. Walamma kana al-gharibu, dan tak kala adalah orang yang asing itu, qad yuqimu fi biladil ghurbati, kadang-kadang dia menetap pada negeri yang dia asing itu. Ialah kadang-kadang perlu dia duduk sekejap. Bila begitu, lamma ad-daraba, maka membuat idrab. Membuat idrab. Mana? Membuat idrab anhu biqaulihi, daripadanya dan katanya au abiri sabilin. Tu au dengan makna idrab. Membuat tu adraba tu. Maka membuat idrab. Idrab ni makna ataupun apa namanya? Seumpama orang dagang, ataupun kalau tak begitu, ataupun umpama abiri sabilin, orang yang melalui jalan. Sebab tu ditakdir dengan bal. Jadi au dengan makna bal, bukan au dengan makna takhyir. Bal ni haraf idrak, bahkan. Bahkan hendaklah kamu jadi seperti di dunia seperti orang dagang. Bahkan
Au dengan makna apa? Bahkan idrak. Adraba, Nabi membuat idrak dengan katanya au bilisabilin. Ai balkun mithla al-marri fil tariqi. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan pada jalan. Li ajli an yasila ila baladihi. Supaya sampai ke negerinya. Wa bainahu wa bainaha, antara orang itu, bainahu baina al-marri. Itu lem dia. Bayanahu. Wa bainahu wa bainaha, antaranya antara al-mar, wa bainaha ay wa baina al-bala itu mafawizun. Ada mafawizu mahlakatin, ada padang luas yang penuh cabaran. Mafawiz makna padang luas, mahlakah yang membinasakan. Jadi dia nak pergi ke tempat tu, dia terpaksa menghalangi jalan padang luas yang penuh dengan kesukaran dan mahlakah, bahaya. Fahallahu an yuqima lahzatan, gitu. Maka adakah dia akan tinggal satu lahzah? Jadi rasa-rasa orang begitu dia akan duduk ke sekejap? Akan berhenti ke tak? Dia akan cepat-cepat lah. Nampak tak? Nak balik cepat lah. Takkan nak berhenti duduk tempat-tempat bahaya. Fahallahu an yuqima lahzatan. Soalan tu makna apa? Jawabnya tidak lah. Istifham inkari. Tentulah tidak. Sebab jalan jauh. Kalau berhenti, tempat bahaya. Zada Tirmiziyu. Imam Tirmizi menambah dalam riwayatnya. Wa'adda. Dan orang itu nafsa. Dia gini. Wa'ud nafsaka tak? Ada tulis tak tu? Tak ada. Wa'ud. Sebab Nabi pesan kan. Kun fi dunia kan. Kun fi dunia. Wa'ud nafsaka. Dan bilanglah. Kiralah dan bilanglah diri kamu min ahlil kubur. Di kalangan ahli kubur. Apa? Nabi pesan kata, mu kena anggap kamu ni daripada ahli kubur. Habis itu. Itu satu asal, satu cerita. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa berita? Anna Usamata ibn Zaidin. Usamah bin Zaid. Hibbi Rasulillah. Zaid bin apa nama ni? Zaid bin Harisah kan? Usamah bin Zaid. Jadi Zaid ni dialah bekas hamba Nabi lah. Duduk. Anak dia pun Usamah bin Zaid pun kasih dan rapat Nabi, sayang belaka dua orang ni. Tapi Usamah ni dia putih sikit. Zaid ni gelap sebab dia benar kerja bekas hamba, dia kerja bawah matahari, jadi kulit dia gelap lah. Kulit dia gelap. Zaid ni kulit dia cerah. Jadi orang duk tuduh bahawa Usamah ni bukan anak Zaid. Padahal memang anak dia. Mari seorang daripada Bani Mudlish, orang Arabi, Badui daripada Bani Mudlish, nampak dua orang anak ngayah ni sedang tidur, tutup kepala, nampak kaki. Berkelubung, tutup bahagian atas, nampak kaki. Dia kata, Subhanallah, hadha min hadha. Dia kata, Subhanallah, dia ni anak kepada dia ni. Kejutlah dia sebab anak putih, ayah gelap. Nampak dah? Anak putih, ayah gelap. Nabi bila dengar itu gembira.
Nabi kata, tidakkah kamu dengar madza qala akhu Bani Mudlis? Ha, tidakkah kamu dengar apa yang disebut oleh Bani Mudlis ini? Menafikan tuduhan orang munafik, mengatakan Usamah ni bukan anak Zaid, bukan. Ni qiyafah dipanggil. Ilmu boleh tengok melalui tapak kaki. Tapak kaki boleh kenal dah. Hak ni anak ni. Hak ni anak ni. Sama macam tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim tu kan ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim pijak masa bina Kaabah. Orang yang paling serupa dengan tapak kaki tu ialah tapak kaki Nabi lah. Tapak kaki Nabi. Mana? Wa'udda. Oh. Dalam Hafiz kata wa'udda. Tengok nuskah lah. Ana rasa wa'ud nafsaka. Sebab Nabi kalau ikutnya tambahan ni daripada hadis kun fid dunya. Nabi pesan kepada Ibnu Umar, jadilah kamu fi'il amal lah. Bila gitu wa'ud nafsaka. Bilanglah diri kamu min ahlil kubur. Tengoklah kalau naskah boleh jadi anak salah. Tengok naskah hadis macam mana Wa'udda. Wa'udda. Boleh je. Sebab dia haraf yang apa nama ni? Dari segi baca boleh je. Ud ataupun udda boleh. Fi'il amal yang huruf tadhif. Tadhif huruf akhir. Fa'al. Jadi boleh baca ud ataupun udda. Wa'dun. Mungkin bukan wa'dun tu. Wa'dud. Dia tafkid, dia fakul idgham. Wa'dud betul lah. Wa'dud. Wa'dud. Dia fakul idgham pada udda tu. Jadi udda tu boleh baca udda, betul lah. Kalau ada udda pun betul. Ud pun boleh baca. Tak betul wa'ada tu. Wa'ada tak kena lah. Bilangkan. Sama ada ud ataupun udda. Kalau sebab dia huruf yang tadhif huruf akhir. Boleh baca udda nafsaka. Jadi sampai berita bahawa anna Usamah bin Zaidin ishtara jariyatan ila syahrin. Dia beli hamba perempuan ila syahrin sehingga tempoh sebulan. Beli sehingga tempoh sebulan. Maknanya lepas tu dia pulang balik lah. Nampak tak? Sama ada sewa. Beli ila syahrin. Nampak tak? Sebab kalau dari segi beli dia kait dengan masa ni tak sah lah di sisi kita, kecuali bai'ul wafa'. Bai'ul wafa' di sisi mazhab kita tak sah. Bai'ul wafa' ni beli dalam tempoh tertentu. Itu dalam ekonomi, dalam ilmu muamalat ada. Makna boleh jadi dia sewa hamba tempoh sebulan supaya kerja lah. Jadi sampai berita Usamah ni dia ni beli sewa hamba sebulan. Fasara yaqulu, maka Nabi pun berkata, ala ta'jabuna min Usamata, tidakkah kamu semua pelik daripada Usamah al-mushtari ila syahrin, yang beli untuk tempoh sebulan je. Beli tempoh sebulan. Maksud apa? Macam mana dia tahu you duduk sebulan tu? Beli untuk tempoh sebulan. Wallahi inna Usamata la tawilul amal. Demi Tuhan, Usamah ni panjang angan-angan dia. Dia ingat boleh duduk sampai sebulan. Beli sebulan. Nampak tak? Maknanya
Makna sewa ataupun beli hamba ni satu benda yang kita kata sebagai satu kemewahan lah. Jadi dah salah ke? Tak salah. Tapi orang yang ahli bait, orang yang dekat dengan Nabi ni, Nabi latih supaya tidak cinta dunia. Sebab itu isteri-isteri Nabi latih supaya tidak ingin dan tidak cinta dunia. Muamalat Nabi lain. Anak Nabi, cucu Nabi, Nabi latih gitu. Bukan makna haram bagi umat, tak. Boleh je. Sewa sebulan. Sewa untuk akhir kerja contoh sebulan. Boleh. Tapi Nabi tak ambuh. Orang yang dekat dengan itu cinta dunia lebih sangat ambuh. Nabi pun tegur lah. Kamu tak pelik ke daripada Usamah yang membeli hamba untuk tempoh sebulan? Wallahi inna Usamata la tawilul amal. Usamah ni panjang angan-angan dia. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma rafa'tu qadamayya, demi Allah tidak aku angkat dua tapak kaki aku. Fazanantu an adha'aha qadamayya, kalau kita kata di musannah. Kalau kita nak kata qadami pun boleh juga. Tapak kaki kita idafatkan qadam kepada ya. Qadami atau qadamayya. Dua kaki, tapak kaki aku atau ataupun kaki aku boleh. Dua kaki aku ataupun kaki aku boleh juga. Bukan makna sekaki, dua juga. Idafat tu dia makna dia boleh jadi umum. Kalau berdasarkan ni kita kata qadami lah. Sebab adha'aha. Kita adha'ahuma. Adha'aha. Makna kalau kita nak baca qadami pun molek kat situ. Ma rafa'tu qadami, tidak aku angkat kaki aku. Fazanantu, maka aku sangka an adha'aha, bahawa aku dapat letak balik. Hatta uqbadha, sehinggalah aku ditarik nyawaku. Mana aku angkat kaki aku tak sangka bahawa aku boleh letak balik. Boleh jadi aku angkat kaki, Tuhan tarik nyawa. Tak sempat nak letak. Wala fatahtu ainaya. Aini boleh tak? Dan tidak aku buka mataku. Wazanantu anni aghmidha. Dan tidak aku buka mataku dan aku sangka bahawa aku dapat menutup mataku balik hatta uqbada, sehingga aku ditarik nyawa, mati. Maknanya bila aku buka mata, aku tak sangka ataupun aku tidak terfikir, maknanya boleh saja bila aku buka mata tak sempat aku tutup mata, Allah Ta'ala dah tarik nyawa aku. Uqbada, aku dikobat, aku ditarik nyawa. Kat mana? Ni an adha'aha kan? An aghmidhaha kan? Tapi makna sah je kalau tadi zanantu an adha'aha kan? Ni zanantu anni ughmiduha. Kalau itu kalau anni, dia kalau an ughmidaha, kalau an ughmidaha, kalau an sini ada nuskah yang an, ada nuskah yang an. Wa zanantu an ughmidaha, jadi ughmidah lah baca kalau an ni ughmiduha, kalau an ughmidaha. Hatta uqbada, sehingga aku ditarik nyawaku. Maknanya aku tak ada aku buka mata dan aku sangka boleh tutup balik atau aku ditarik nyawa aku.
wala laqamtu luqmatan, dan tidak aku telan satu suapan. Wa zanantu ni an asiraha, dan aku sangka bahawa aku akan asiraha, makni turun makanan tu turun. Aku dapat turunkan makanan. Ni nampak macam makna kena Melaka tak ada tak? Lekat. Asiraha. Asbirah lain. Yusiruhu. Yusiruhu. Jadi usiruha. Asara. An usiraha. Okay. Jadi an usiraha. Asara makna melalukan, lalu makanan. Aku telang makanan, aku tak sangka dapat lalunya hatta uqbadha, sehingga aku ditarik nyawaku. Makna aku tak fikir bila aku telang boleh jadi tak dah aku turun makanan aku ditarik nyawa. Nabi ni. Waktu dia kata Usamah tu panjang angan-angan. Bulang. Nampak tak? Nabi kata aku makan tak tahu boleh telang ke tak. Bahasa senang. Aku buka mata tak tahu boleh tutup ke tak. Aku angkat kaki tak tahu boleh letak ke tak. Tu maksud dia. Wallazi nafsi biyadihi. Demi Allah yang nyawaku pada dalam genggamannya. Innama tu'aduna la'atin. Apa yang kamu dijanjikan sesungguhnya akan datang, iaitu kematian tu akan mari juga. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak mampu melemahkannya. Kamu tak boleh nak lawan. Bila mari maut tak boleh nak lawan. Habis. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mali la uhibbul mauta. Ya Rasulullah, kenapa aku tak suka mati? Kenapa aku tak suka mati? Qala alaka malun, kamu ada harta tak? Qala na'am, dia kata adalah. Qala qaddimhu, dah depankan dia. Depankan dia, maknanya letak dia di depan. Apa maksud? Dahulukan harta kamu. Apa maksud dahulukan harta kamu? Belanjakan harta kamu untuk akhirat. Biar harta kamu tu pergi dulu. Fa inna qalbal mu'mini, kerana hati orang mukmin ma'a malihi, bersama hartanya. In qaddamahu, kalau dia dahulukan hartanya, ahabba an yalhaqa bihi. Bila dia dahulukan hartanya kepada jalan Allah, maka dia akan ingin ikut turut hartanya. Orang tu belanja harta kepada akhirat fi sabilillah, maka dia akan pasti ada pahala akhirat. Jadi bila dia belanjakan harta, memang dia akan ikutlah harta. Dia akan ikut pada hartanya, sebab hartanya mendahuluinya ke negeri akhirat dengan pahala. Maka dia akan mengikut hartanya. Itu maksud dia. Wa in akharahu, kalau dia akhirkan harta, dia biarkan harta, dia tak berinfak fi sabilillah, dia tidak mendahulukan hartanya pada jalan Allah. Wa in akharahu ahabba an yata'akhkhara anhu, maka dia akan inginlah dia lewat daripadanya. Bila tinggal belakang, tak pergi lagi lah, harta ada. Malahlah nak pergi, nak mati sebab harta ada lagi. Tapi kalau harta tak ada dah, dia nak cepat-cepat lah ikut hartanya ke akhirat. Itu maksud dia. Okay. Qauluhu ma saqal kafira minha jur'ata ma'in. Kalaulah dunia itu di sisi Allah ada nilai seberat sayap nyamuk, nescaya Tuhan tak akan beri minum orang kafir walau seteguk air pun. Bitathlifil al-jim, baca dengan tathlith jim. Jur'ah, jir'ah, jar'ah.
Boleh baca 3. Ai ghurfatan. Ghurfatan Ghurfah ni maknanya satu cedok. Ghurfatan. Satu cedok. Ni ghurfah satu cedok air. Ai walau kana laha adna qadarin. Kalaulah ada bagi dunia sekurang-kurang kadar, sekurang-kurang nilai, ma matta'al kafira fiha. Nescaya Tuhan takkan beri nikmat orang kafir dalam dunia adna tamattu'in, sekurang-kurang tamattu', sekurang-kurang nikmat. Tuhan takkan beri sekurang-kurang tamattu' kepada orang kafir ni. Boleh dah? 45 minit. Baca lagi. Mana? Ma mana'a? Ma mana'a tak jadi. Ma mata'a. Tu hak ni tu. Darul umur. Tak jadi ma mana'a ma mata'a. Okay. Adna tamattu'in. Adna error apa? Ha? Apa umur tu lah. Adna tamattu'. Ma mata'an kafirat tamattu'an. Ai adna tamattu'in. Okey. Kemudian katanya, wa'lam anna dhamma al-warida fid dunya. Celaan yang datang yang warid tentang dunia ni innama huwa fid dunya asyaghilati. Itu pada dunia yang menyibukkan anillah. Jadi bacaan tu kalau berhenti situ makna jadi zuhud belaka aku. Kokol lah tak berhenti situ. Makna tak mau dunia. Tak kena faham lah dalam masalah kita cerita hadis tarhib. Dia ada tarhib, menggalakkan dan menakutkan. Jadi kadang-kadang kena faham konsep apa yang menakutkan tu hak mana, hak dicela tu hak mana. Ini ahli lah sufi ni dia tahu letak. Kalau kita tak tahu letak, kita ingat zuhud tu pakai lekeh. Tak? Pakai lekeh. Pergi kerja tak pakai stokeng contohnya lah, tak pakai kasut. Contoh. Baju tak gosok. Kita ingat tu lah. Tapi sebenarnya ia martabat hati. Tengok dia kata. Celaan dunia tu yang dimaksudkan sini ialah dunia yang menyibukkan daripada Tuhan. Anillahi ta'ala. Amma ghairuha, adapun selain daripada itu, fala. Maka tidak. Waktu tidak dicela tu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matid dunya. Sebaik-baik dunia matiyatal mu'min. Ialah matiyatal mu'min. Matiyah ni makna kenderaan. Kenderaan orang mukmin. Sebaik-baik dunia ialah matiyatul mu'min. Kenderaan orang mukmin. Biha yasilu ilal khairi. Dengan dunia itu orang mukmin akan sampai kepada kebaikan. Wa biha yanju minasyarri. Daripada dengan dunia juga selamat daripada kejahatan. Wala yu'aridu dhalika. Dan tidak menafikan atau menentang demikian itu, tidak menentang atau bertentangan demikian itu, qaulu sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat barang yang dalam dunia, illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah dan juga yang seumpamanya. Nampak? Kecuali zikrullah dan yang seumpamanya. Dah, itu tidak menafikan. Macam la yu'aridu dhalika mana?
ni'mati dunya matiyan mu'min tu tidak menafikan firman ini ad-dunya mal'unatun tidak menafikan dunia itu ada hak baik. Itu tidak menafikan. Wa ma walahu, apa yang seumpamanya apa? Min tasbih, daripada tasbih. Wa tahmid, puji Tuhan, menyucikan Tuhan. Wa aliman au muta'alliman. Ini tafsir daripada muhasyi kita. Maknanya kalau hadis itu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Tengok balik dalam hadis tu lah. Jadi itu nak terang kepada ma walahu tu, apa yang seumpamanya, apa yang sebangsa dengannya. Apa wa ma walahu min tasbih wa tahmid. Jadi hadis tu di mari tengah tu jumlah tafsiriyah tu sambungnya wa ma walahu wa aliman au muta'allim, ataupun orang alim ataupun orang yang belajar. Jadi waktu tidak ternafi la yu'aridu li hamli dhalika, kerana menanggung demikian itu ala dunya asyaghilah, di atas dunia yang menyibukkan. Jadi yang dilaknat tu dunia menyibukkanlah. Dunia yang menyibukkan waktu dilaknat tu, mal'unu ma fiha. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Fad dunya laisat mamduhatan lidzatiha. Dunia itu tidak terpuji pada zat dunia itu. Dunia itu sendiri bukan terpuji, zat dia itu terpuji. Wala madmumatan, dan tidak terhina melihat pada zat. Jadi pada diri dunia tu nak kata dia hina ke, nak kata terpuji ke, tak. Laisat mamduhatan lidzatiha. Tidak dipuji kerana zat di dunia, dan tidak dikeji kerana zatnya. Tapi yang jadi puji dan hina tu kenapa? Kerana awarik yang datang tu. Dunia tu sendiri dunia. Yang jadi hina tu dunia yang memalingkan. Dunia yang digunakan untuk akhirat jadi pujian pula. Waliz Zamakhsyari fi dhammiha, bagi Syekh Zamakhsyari pada menghinakan dunia. Dia ambil juga kalam Zamakhsyari. Ada Zamakhsyari Mu'tazilah. Dah kalah hak baik. Menunjukkan bahawa kita tidak ta'assub dah. Kalau betul-betul lah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Dia bukan geng kita ataupun bukan grup kita. Salah lah. Dia orang grup kita. Orang bukan geng kita. Betul-betul lah. Orang grup kita. Salah lah. Okey. Jadi Zamakhsyari, kalam dia menarik lah. Tuan Syekh kita bawa juga. Kata dia, macam mana? Ada baris tak? Tulis mana? Kadirun. Betul? Safatid dunya li auladiz zina. Safatid dunya li auladiz zina. Waliman yuhsinu darban aw ghina. Wahya lil hurri makhadun kadiru. Ghubinal hurru la'umri ghabanan. Safatid dunya, indah dan suci dunia itu, li auladiz zina, bagi anak-anak zina. Makna apa? Tu kalam Zamakhsyari pun tajam waktu dia pilih kot. Li auladiz zina. Waliman yuhsinu darban aw ghina, dan bagi orang yang pandai darban, pandai memukul gendang ataupun menyanyi. Mana? Orang beribu lah. Pukul gendang, nyanyi. Tu orang yang dunia tu safat, jadi suci, jadi bersih, jadi sedap. Bagi mereka dunia tu
indah. Indah. Wahya lil hurri makhadun kadiru. Dan dunia itu bagi hur, orang yang merdeka. Merdeka ni maksud apa? Orang yang merdeka daripada hawa nafsunya. Orang yang hanya hamba kepada Allah. Maknanya orang yang ahlillah ni. Bagi orang merdeka. Ni istilah ahli sufi lah. Bil hur ni maknanya orang yang merdeka. Merdeka yang tisbenar lah. Bukan orang sambut merdeka. Al-hurru abdun in tama' wal abdu hurrun in qana' faqna' wala tatma' fama syai'un yashinu siwa tama'. Al-hurru abdun in tama'. Orang merdeka sebenarnya hamba kalau dia tamak. Dia kerja dunia. Wal abdu hurrun in qana'. Dan hamba tu sebenarnya orang merdeka kalau dia qanaah. Faqna' wala tatma' fama syai'un yashinu siwa tama'. Maka hendaklah kamu qanaah dan jangan tamak kerana tidak ada perkara yang lebih hina daripada tamak. Okay? Wahya lil hurri makhadun kadirun. Dan dunia ni bagi orang merdeka makhad, rohak, hinguh. Kohok kadirun, yang keji, yang kotor. Ghubinal hurru, maka ghubina makna untunglah orang yang merdeka, la umri, demi Tuhan, ghabanan, akan keuntungan yang sebenar. Untunglah orang yang merdeka ni akan mendapat keuntungan yang sebenar. Nampak? Wal muradu bil hurri. Ni maksud hur. Siapa hur? Hur orang merdeka ni. Muhadzabul akhlaqi, orang yang ditahdzibkan, yang disucikan akhlaknya, yang dibersihkan akhlak yang bersih. Hasanul fi'ali, yang baik kelakuannya. Tayyibul usuli, yang elok usul dan juga keturunannya. Wa huwal muradu aidan, dan itulah juga yang dimaksudkan bi qauli syairi. Sa'altun nasa an khillin wa fiyyi wa qalu ma li ila hadha sabilu tamassak in zafarta bi dhaili hurri fa innal hurra fid dunya qalilu. Sa'altun nasa, aku bertanya kepada orang ramai, an khillin wa fi, tentang kawan yang sejati. Tajuk apa? Tajuk nasyid apa? Teman sejati. Kau pulang belum nasyid? Inting? Ke boleh ingat lah. Kan generasi baru tak tahu Sa'altun nasa an khillin wa fi. Aku bertanya manusia tentang sahabat yang sejati ataupun yang setia lah. Faqalu ma li ila hadha sabiluh. Mereka kata, tidak ada bagiku pada ini jalan. Tak ada jalan nak cari kawan yang baik sebenar ni. Payah. Tak ada jalan, makna payah sangat lah. Sehingga kan ulama kata, salah satu minal mustahilat al-ghilu wal anqa wal khillul wafi. 3 benda hak daripada benda hak mustahil. Ni pepatah Arab lah. Salasun mustahilat. Apa dia? Al-ghul. Ghul ni hatu. Syirek. Ghul. Hatu. Hatu jemalang. Wal anqa. Anqa ni phoenix. Lepas tu al-khillul wafi, sahabat yang setia. Siapa gitu lah kata. Ni pepatah Arab lah. Payah sungguh ke? Ada, tapi payah. Sebab tu dia kata tamassak in zafarta, berpeganglah kalau kamu berjaya, bidhaili hurrin, dengan
dengan ekor. Maknanya berpeganglah dengan kain. Kain atau zai ni makna kain ujung. Ekor kain ujung. Orang merdeka. Orang merdeka ni apa? Hak tadi lah. Sahabat setia. Kalau boleh pegang molek dia. Peganglah, pautlah dengan dia. Fa innal hurra, kerana orang merdeka fi dunia qalilu. Kat dunia ni sikit sangat katanya. Kat dunia sikit sangat. Kat akhir-akhir ni banyak tasawuf pula tau. Dan ini juga al-muradu bi qauli Syafi'i. Atau pada mana? Atau pada bi qauli Syafi'i. Qauli syair wa bi qauli Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hurru man ra'a widada lahdhihi. Al-hurru man ra'a widada lahdhihi. Orang yang meraihkan widada lahzatan widak ni apa ni, kasih sayang. Lahzihi, pemerhatiannya. Lahidha, pandangan dan pemerhatiannya. Orang yang meraihkan ketautan dan kasih bagi pandangannya. Wantama liman afadahu lafzuhu, dan dia intima ni makna dia berpaut, berpegang. Dia ikut bagi orang yang memberi faedah akan dia oleh lafaznya. Orang yang lafaz dia, perkataannya memberi faedah kepada dia. Guru dia ke, tok syekh dia ke, orang yang beri manfaat kepadanya lafaznya, dia akan intama, dia akan ikut turut. Itu dia siapa? Itu orang yang al-hur, orang yang merdeka. Kalau orang buat kasih, beri kepada dia kasih dengan pandangannya, dia akan balas ra'ah. Dia akan balas dengan kebaikan. Begitu juga dia akan berpaut dan juga bergantung, dia akan ikut turut orang yang memberi faedah, kalamnya memberi faedah pada dia. Wallaim, ni orang celaka ni. Man idzartafa'a jafa aqaribahu. Orang yang bila dia tinggi, dia dapat kedudukan tinggi, jafa aqaribahu, dia menjauhi kaum kerabatnya, orang rapat dengan dia. Bila dia besar, dia hebat, orang hok rapat kenal dia tak kenal dah. Dia menjauhi. Wa ankara ma'arifahu, dan dia mengingkari pengenalannya. Dia buat tak kenal je. Dia menafikan pengenalan, maknanya tak ma'arif, maknanya macam tak tahu. Tak apa, aku tak kenal dia ni. Wa nasiya fadla muallimihi, dan dia lupa kemuliaan dan kelebihan gurunya, orang mengajarnya. Dia tak ingat dah. Itu siapa tu? Orang laim, orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik lah. Jadi orang yang hur, makna orang bijak sana ni, orang buat baik dia ingat, dia ra'i. Orang yang beri kebajikan, kalam dia beri faedah, dia ikut turut dia, dia ambil, dan dia ra'i dia. Lain dengan orang celaka. Na'udzubillah min zalik. Qauluhu wa abana wallahu ta'ala ala wa alam. Kata aja lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.